Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihi al-'amin wa id manna 'alaina bi Muhammadin afdalil khalqi fahadana ila dinil haqq wahdinas siratal mustaqim. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian semua, Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita dapat bersama dalam kuliah Maghrib online, yang mana kuliah kita pada malam ini ditaja oleh Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Untuk makluman pada sidang penonton sekalian semua, memang sebelum PKP, Ustaz ataupun saya berkuliah secara bulanan di Surau An-Nur. Alhamdulillah, walau bagaimanapun, atas inisiatif daripada pihak surau, kuliah masih diteruskan demi untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat sekitarnya dan juga sidang penonton yang sama pada malam, insya-Allah. Alhamdulillah. Lebih-lebih lagi pada masa saat dan ketika ini kita sedang bertarung, bertempur dengan wabak COVID-19, dalam keadaan kita tidak boleh pergi ke masjid, ke surau untuk solat berjamaah. Ramai yang bertanya, kenapa tak boleh nak pergi solat Jumaat dan solat berjemaah, sedangkan ada tempat yang lain boleh dipergi. Kenapa masjid menjadi satu keutamaan atau tempat keutamaan bagi umat Islam, kita tidak boleh atau kita tidak dibenarkan untuk hadir. Secara mudahnya, tuan-tuan, perempuan, sidang penonton dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa-apa segala keputusan berkenaan dengan yang ataupun yang berkaitan dengan perihal agama ataupun maslahat umat Islam ini, maka kita serahkanlah kepada mufti atau majlis fatwa setiap negeri-negeri masing-masing. Maka di situ kita perlu faham dan perlu memahami bila mana sesuatu ijtihad yang dikeluarkan itu, maka mereka yang mengeluarkan pandangan ijtihad itu adalah semestinya di kalangan orang yang ahli atau orang yang mahir ataupun orang yang pakar dalam bidang tersebut. Sebab tu pernah berlaku suasana yang agak tegang bila ada peristiwa contoh masalah berkenaan dengan tabung masjid. Pernah yang bila kita tengok ijtihad yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan dan juga Selangor berbeza. Apakah fatwa itu kita boleh ambil satu dan tolak yang satu? Maka untuk seperti orang awam seperti kita ini, maka serahlah kepada majlis fatwa negeri masing-masing, dan ada usul fiqh yang mereka bincangkan yang kita tidak kuasai, yang kita tidak ketahui, dan kita pun bukanlah orang yang ahli dalam bidang tersebut, maka serah penuhlah kepada mufti ataupun majlis fatwa setiap negeri masing-masing. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, perempuan, sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka ayuhlah
Walaupun dia tidak boleh pergi ke surau atau masjid, berusahalah untuk kita solat berjemaah di rumah bersama anak isteri, insya-Allah. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang beriman, Allah kata, jangan kamu binasakan amwalukum, harta-harta kamu, wala auladukum, anak-anak kamu, an dzikrillah, daripada mengingati Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Jadi dengan harta kita yang ada pada hari ini, dengan anak-anak yang kita ada, jadikanlah harta itu jalan untuk kita berjihad fi sabilillah. Anak-anak kita, jadikan mereka itu orang yang taat pada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Maka apa jua keadaan sekalipun, kita masing-masing berusaha untuk menjadikan ahli keluarga kita yang terbaik, harta kita juga yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Semoga ini mendapat keberkatan di sisi Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut, kalaulah wa may yaf'al dzalik, siapa yang buat dia binasakan hartanya, dia binasakan anaknya, dibiarkan begitu saja, tidak mengenal agama Allah. Kalau kita lihat ada anak-anak yang tidak salat dan sebagainya, mak ayah biarkan anak mereka tidak menunaikan sembahyang, dibiarkan begitu saja, tidak menutup aurat, tidak mau membaca Quran dan sebagainya, maka kamu itu orang-orang yang rugi, kata Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Baik, alhamdulillah, tanpa buang masa, kita akan sambung perbincangan ataupun perbahasan kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alaih, yang mana kita masih lagi dalam bab at-taubah, bab taubah, bab taubat itu sendiri, iaitu kita sambung pada hadis yang ke-17. InsyaAllah mungkin ada kitab hadis yang ke-18, okey, untuk dia berbeza cetakan. Baik, ke-17 yang mana masih lagi perbincangan bab at-taubah. Bila kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama-sama kita merebut peluang. Bila kita baca hadis ini sekali lagi, betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala Azza wa Jalla berikan kepada kita semua pada satu tempoh had, yang mana Allah berikan pintu taubat itu dibuka seluas-luasnya. Melainkan datangnya dua perkara itu, apa dia? Kita akan bincang sebentar lagi, insya-Allah. Baik, hadis yang ke-17 itu disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alaih bisanadihi وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Rawahu Muslim. Baik, hadis yang pertama ini pada malam ini, iaitu Imam Nawawi menyebut yang mana sanadnya sampai kepada Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut, Nabi bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yabsutu yadahu, Allah membentangkan tangannya. Bagaimana masuk di situ? Jadi di sini ada termasuk dalam ilmu bayan, ataupun dipanggil dalam ilmu bayan itu sebagai isti'arah. Okay, apakah dan kita faham, oh Allah tu ada tangan ke? Tak salah memahami sedemikian. Jadi ya basutu yadahu bil-lail, yang mana Allah bentangkan tangannya pada waktu malam, liyatuba musii'un nahar, yang mana Allah nak menerima taubat orang yang melakukan dosa di siang hari. Tengok. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula lagi, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah bentang pula tangannya pada siang hari, liyatuba musii'ul lail, untuk menerima taubat bagi orang yang melakukan dosa pada
malam hari. Hatta kata Allah, sehinggalah bila mana tatlu'ash syamsu, maknanya terbitnya matahari itu min maghribiha, daripada sebelah barat. Apa maknanya tu? Okay, kita lihat bila mana Allah Ta'ala, bila Nabi SAW sebut sedemikian, yang mana kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, yang disyarah oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alaih, yang menyebut dalam bab qaul taubah min adz-dzunubi wa in taqarrat adz-dzunub wa taubah, yang mana di dalam kitab Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, beliau menyatakan dalam bab bertaubat daripada segala dosa-dosa, dan kalau dia ulang pula balik dosa itu, bagaimana, apakah diterima taubatnya? Hadhil mas'alah taqaddama fi awal kitab at-taubah, dan telah disebut pun dan telah pun dibincangkan di awal dalam bab at-taubah dalam kitab syarah Sahih Muslim itu sendiri, mana wa hadhil ahadits az-zahira fi dilalah laha wa annahu law takarrara dhanbu 100 marrah aw 1000 marrah atau akthar, kata Imam Nawawi sebut, kalaulah seorang itu dia dah buat dosa, hari ni tengok kita kalau buat dosa ni tuan-tuan, perempuan sini penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, saya sendiri ada dosa, tuan-tuan di luar sana semua ada dosa. Dosa itu aib kita, siapa pun tak tahu. Sebab tu saya pernah sebut dan saya selalu ulang sebut, kita bila ada dosa, kita telah pun bertaubat lama dah, kita dah tinggalkan, kita tidak melakukannya. Bahkan mungkin ada di kalangan mereka itu takarrarat, mereka ulang mereka mengulangi dosa tersebut. Padahal dulu dah pernah buat, dah bertaubat, lepas tu buat balik lagi. Tengok. Jadi ini adalah satu peluang yang Allah Ta'ala beri pada kita, yang mana kalau kita faham hadis tadi, Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat mereka yang melakukan dosa pada malam hari. Mereka yang buat dosa pada malam hari, Allah terima taubatnya di siang hari. Begitulah sebaliknya. Jadi bila Imam Nawawi sebut, dia buat lau takarrara zanbu, maka dia diulangi dosa tersebut 100 marrah, 100 kali ulang. Allahu Akbar. Kalau 100 kali ulang, kita kalau bila ulama sebut 100 kali tu nak menunjukkan kasihnya Allah kepada hambanya, kamu buat dosa banyak mana sekalipun, aku tetap terima taubat. Tuan-tuan nak cari kot mana tuan-tuan? Nak cari kot kedai, nak cari kat kedai runcit dalam bab taubat ni, tak ada di sisi manusia itu melainkan Allah Ta'ala. Nak ataupun tak nak sahaja. Lagi ulama sebut au alfu marrah, ataupun 1000 kali diulang. Allahu Akbar. Tengok orang tengok kita kalau hari ni lah. Tengok saya nak sebut tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, kita buat salah pada orang lain. Kita buat salah kepada sesama manusia. Cuba tengok. Kalau kita dah buat salah sesama manusia, kita pergi minta maaf. Okay? Kita jumpa pula, kita dah buat salah, kita pergi jumpa, kita dah minta maaf orang tu, lepas tu next time, hari lain pula, kita buat lagi salah yang sama pada orang yang sama. Tuan-tuan rasa lah orang tu menyampah ke tak menyampah? Allahu Akbar. Manusia batu tengok, saya pernah sebut maqam, kalau tahap mereka yang sudah betul-betul mencintai Allah Ta'ala Azza wa Jal, tapi payah jarang jumpa. Saya sendiri pun na'udzubillah min dzalik, takut-takut juga kita jadi orang yang tidak pemaaf kepada orang lain. Tapi di sini nak membuktikan kita kena mengambil pengajaran ibrah, yang mana Allah Ta'ala terima walaupun si hamba itu, kata Imam Nawawi sebut tadi, Allah takarrara dhanbu, dia dah ulang dosa itu berapa 100 marrah, al-alfa marrah, dia ulanglah sampai 100 kali, 1000 kali dosa yang dia buat itu, au akthar, kata Imam Nawawi. Buatlah sampai banyak mana kamu dosa itu di sisi Allah, Allah tetap terima ampun itu. Kita sama manusia nak pergi jumpa belum tentu lagi. Sekali, tak sekali salah tu, kita kata, kalau tunjuk muka kat aku, menyampah aku tengok muka hang.
itu manusia tengok pernah berlaku si hamba Allah ini berhutang, tuan-tuan. Kita maaf sebut, kalau siapa ada yang berhutang dan kita adalah orang yang beri hutang, ini satu masalah yang selalu berlaku dalam masyarakat itu biasa. Tapi bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah itu? Masing-masing tepuk dada tanya iman. Kalau iman tak sampai maqam, tengok orang tu hutang. Kalau pertama kita pinjam 100, dia pinjam kat kita 100, pinjam lagi 100, pinjam lagi 200, 300, tak pernah bayar. Tak pernah bayar. Ada orang, orang kata bukan satu benda yang tak pernah wujud, kita kata tak mustahil. Ada orang yang dia relax kan, apalah, aku halal je lah dia. Tapi nak jumpa orang macam tu, yang boleh terima macam tu, Allah, sorry to say, hai bye payah nak jumpa. Maki hamu dia dah, hai mamat ni, dia kata celaka sungguh, tengok keluar keadaan yang tak baik. Dia kata dia ni memang tak benar menyampah hutang aku berapa banyak tak bayar, aku tak ampun, aku tak halal dunia akhirat. Tengok, tak halal dunia akhirat. Tu biasa. Bila dia, itu hak saya. Tapi nak sebut, siapa yang nampaklah sifat pemaaf ni, rahmat di sisi Allah tu bagaimana. Kalau Allah boleh tunjuk depan mata kita, macam hari ni lah kita nak beli, kita nak apa cakap, nak beli KFC, nak beli KFC, nampak depan mata macam itulah ibarat nak dapat rumah banglo Perak, orang bagi hadiah Perak, ada nama rumah banglo besar sebiji depan mata kita. Apakah macam tu bahawa kita nak yakin? Sebab tu saya pernah sebut sebelum ini, apa dia dikatakan ilmul yaqin dan ilmul yaqin itu berbeza. Sebab itu dipanggil, golongan ini dipanggil ilmul yaqin, itu adalah golongan ulul albab, mereka yang bersih hatinya, mereka yang jernih hatinya, jiwanya itu, mereka yang ada ilmu, mereka yang nak memahami agama Allah, mereka yang sentiasa mengasihi Allah, Rasul dan saudara-saudaranya yang lain. Itu Allah, bukan payah, bukan senang kita nak jumpa, payah nak jumpa orang, bukan kata tak ada, ada. Tapi tengok balik pada cerita ni tadi, bila Imam Nawawi sebut, dia kata kalaulah kamu buat, dia kata lau takarra dhanbu mi'ata marrah atau alfan marrah atau akthar wa tara fi kulli marrah, dan kamu setiap kali tu kamu nak taubat setiap kali tu taubat pada Allah Taala, apa dia? Qabilat taubatuhu, diterima taubatnya, wasaqatat zunubuhu, dan gugurlah dosanya. Allah Taala, Allah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, berapa banyak dosa yang kita buat di sisi Allah buka. Tapi malangnya, tu kena sedia. Kita jangan fikir, bila kita kata macam ni, taubat ni, boleh buat dosa dulu, jangan main-main. Kita jangan ni, wa ma tadri nafsum, pada itu, wa ma tadri nafsum bi ardin tamut. Kamu tak tahu kamu mati di bumi yang mana, bila masa kamu mati, kita tak tahu. Bila cerita macam ni, dia kata, tak apa lah Ustaz. Dia kata, tak apa lah Ustaz, bagilah macam ni, pintu taubat tu besar lagi. Orang kata pintu taubat ni, orang kata dah panjang lagi. Dia kata, tak apa lah. Dia kata, kita buat, kita malaikat maut ni, mati ni, dia tak kenal tempat, dia tak kenal masa. Bila anytime boleh dipanggil oleh Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kalau waktu tu, tengok, kita akan bincang lagi, kita akan lihat bagaimana keadaan rupa kalaulah kita ni mati tak sempat nak buat apa. Baik, wasaqatat dhunubu walau taba'al jami' taubat wahidah. Patut ulama Imam Nawawi kata walau taba'al jami' taubat wahidah ba'da jami'ha sahhat taubat. Okey, contoh kata Imam Nawawi sebut, dia dah buat dosa dia tak pernah mohon ampun kepada Allah, tak pernah taubat pun, dia buat dosa berzina, mabuk, semua, judi, semua orang kata benda biasa, bukan kata dosa hak kecil-kecil, dosa hak yang kata dosa yang bukan kaleng-kaleng punya dosa. Kita kata bahasa tu bukan kaleng-kaleng punya dosa dia buat. Ada zina tu tahap orang kata sampai dah tak ada apa, mabuk tu dah tanpa tahap tak ada rasa apa, macam minum air mineral lah, air arak. Tapi
Kata ulama sebut, dia kata dia bertaubat dengan hanya sekali untuk seluruh dosanya yang dahulu. Kata ulama sebut sahhat taubatuhu, diterima taubatnya itu juga. Allahu Akbar. Tengok ulama bagi kita faham, nak bagi hati kita lembut ni sebenarnya. Allah, tengok kasihnya Allah. Kita tuan-tuan, orang kalau contoh jiran kiri kanan kita lah, jiran kiri kanan kita. Dan aku ni punyalah tak pernah tegur, patu bela kucing-kucing berak. Ni masalah dah, kucing berak menghantar kat depan rumah jiran kita ni. Jiran ni relax je senyap. Bertahun-tahun tak pernah cakap tegur siapa, dah lah buat salah. Kadang-kadang orang kata kita menyinggung perasaan jiran, tapi jiran tu tak pernah pun nak rasa hati kita. Tapi nak tengok jiran ni, walaupun dia tahu jiran ni tak apalah berapa baik, dia masih lagi sanggup buat masakan dan sebagainya, lepas tu bagi kat jiran yang selalu buat hal kat dia ni tadi. Allah Akbar. Tengok tuan-tuan dengan hati Allah Ta'ala sekalian. Sebab tu guru kami boleh sebut, kalau di sini ada sahabat-sahabat yang mengaji UKM ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik pada Dr. Ahmad Asmadi Sakat, guru kami lah yang mengajar hadis di Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa dia kata? Amal 3 benar dia kata. Apa dia kata? Bila kita ada masalah tuan-tuan, perempuan Allah Ta'ala, kita gaduh dengan jiran, gaduh dengan adik-beradik ni, benda yang orang kata kadang-kadang sukar untuk pulih. Apa kata? Saya sendiri pernah tanya direct kata. Pertama, amalkan kata. Nabi sebut dah, afsyus salam. Pertama, beri salam. Jumpa orang beri salam. Maknanya kalau ada waktu dan ketika kita jumpa bertemu dengan orang tu, bagi salam. Macam biasa, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu doa. Salam itu doa kepada, walaupun orang tadi menyampah kat kita dah bergaduh dengan dia, kita nak pulihkan keadaan itu, apa dia? Maknanya afsyus salam, bagi salam. Kemudian apa dia? Lagi yang kedua, fa'atimut ta'am, bagi makan. Kita kalau bergaduh, contoh dengan jiran adik-beradik, bawa cuma strike sekali masak nasi Arab. Masak nasi Arab tu kan, buah kambing, buah ayam, apa semua, buah penuh semua atas tu, buah bagi kata. Kemudian apa dia? Kita pun bawa bagi kat adik-beradik kita yang bergaduh. Dia walaupun tengok kita menyampah, nasi Arab dia ambil makan tak? Confirm dia makan. Jiran kita tadi walaupun dia menyampah dengan kita tadi, bawa makanan tu, pergi hantar makanan pada ta'am kata Nabi, bagi makan kata Nabi. Hari ni tak apalah, minggu pertama ni bagi nasi Arab. Tak apa, tengok muka pun masih dia buat tak tahu juga, tak apalah lagi. Minggu kedua buat lagi hal lain, nasi biryani kambing pula, bagi pula lagi. Dia terima, dia makan, dia ambil kan. Bagi kita, hati dia akan mula lembut. Dia kata, dia kata, orang ni, dia kata, aku ni bukannya aku dah lah menyampah dengan dia, tapi dia masih lagi mula hati tu mula terbuka sikit. Wasilul arham kata Nabi. Apa tu kami kata sebut, dan tautkan silaturahim itu. Pergi ziarah. Kita pergi ziarah, jumpa dia, pergi ziarah. Pergi ziarah, makan dengan bawa makanan, tapi ziarah dia sekali. Itu yang bila mana kita buat benda ni, orang yang dulu duduk gaduh lama sebab silap teknik. Cuba buat tu, insya-Allah. Sebab tu guru kami selalu sebut begitu. Tak ada masalah, insya-Allah lembut hati mereka itu. Baik, sebelum kita sambung lagi, kata ulama tadi sebut, Imam Nawawi sebut, sah taubatnya tu, walaupun dia pernah buat dosa banyak, tak pernah taubat pun di sisi Allah Ta'ala Azza. Dia tak pernah taubat pun. Kalau sahhat taubatuhu, maka diterima, sahlah taubatnya itu. Sekali taubat dia dengan semua dosa yang dia buat. Baik, Allahu Akbar. Qalu azza wa jalla alladhi takarra dhanbu. Kata Allah Ta'ala sebut, tengok, Allah Ta'ala menyebut, dan kita ada sebut, i'mal ma syi'ta, buatlah apa kamu nak buat, dia kata. Sekali
kita ni kalau apa nama orang kata apa, manusia ni lah kata, cakap sama manusia dah tahap menyapah tu, kira apa, ikut hal lah, nak jadi apa ke, nak lingkup ke, nak kelangkup ke, nak terbang ke, mampus ke itu kita. Tengok Allah Ta'ala sebut, Allah kata apa? Allah Ta'ala kata, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Allahu Akbar. Faqad ghafartu lak, kata Allah. Ini hadis qudsi dalam dalam syarah Sahih Muslim sebut. Allah kata, kita. Ini Allah Ta'ala kita dah ambil, walaupun dia kita kata, itu Allah tak, kami manusia. Apa guna artinya kita bertuhan kepada Allah? Melainkan kita juga mengambil sifat kasih Allah itu untuk diterapkan, untuk diaplikasikan dalam hidup kita itu. Saya selalu heran orang pakai, tu dia tu Nabi, bukan Nabi. Ya, tahu kita bukan Nabi, kita bukanlah orang yang baik, tapi berusahalah ke arah itu. Tengok Allah kata, i'mal ma syi'ta, buatlah apa yang kamu nak buat, kata. Kamu nak buat apa, buat, kata Allah. Faqad ghafartu lak, kata Allah. Sungguh, tengok, qad itu adalah litaukid. Taukid nak nyatakan sungguh aku terima, kata Allah. Sungguh aku terima taubat tu, kata Allah. Allah, tuan-tuan, dosa apa yang kita buat, tuan-tuan? 3 dosa besar. Saya ulang balik. Dalam Quran sebut, kata, orang beriman dia tidak akan dia tidak akan menyembah selain Tuhannya, ilahan akhar illallah. Dia akan sembah Allah Ta'ala saja. Tapi nak cerita di situ, apa dia? Kalau dia buat juga menyembah satu Tuhan yang lain daripada Allah, di situ syirik. Tengok, dosa besar yang pertama syirik. Kemudian wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Yang kedua Allah Ta'ala sebut, dan jangan orang beriman dia tak bunuh orang lain sesuka hati melainkan yang hak itu saja. Apa dalam agama Islam dibenarkan untuk dibunuh? 3 benda. Ingat, yang apa dia? Bila mana muhsan, orang yang sudah berkahwin dan sudah berpasangan, lelaki yang dah berkahwin ataupun perempuan yang sudah berkahwin melakukan zina, maka mereka itu rejam sampai mati. Yang kedua, iaitu orang yang membunuh orang lain tanpa sebab apa, dia bunuh orang, buat jenis bunuh orang itu, maka dalam Islam boleh bunuh balik orang itu, qisas itu. Kemudian yang ketiga, iaitu disebut sebagai riddah, orang yang murtad, dah pujuk dalam mazhab Imam Syafi'i bagi satu tempoh yang begitu panjang, bahkan setahun, bahkan mungkin lebih, pujuk layu untuk dibalik pada Islam. Bukan kata tahu hang dah murtad, panggil pun pancung. Islam bukan begitu. Lepas tu kita kena faham kanun dalam bab hudud dalam undang-undang syariah tu diteliti dan ditelusuri sampai supaya orang kafir itu kata Islam tu sebab apa, dia salah faham. Orang Islam sendiri pun rasa ada curiga terhadap undang-undang Islam sendiri. Orang yang murtad, keluar pada agama, tapi dia dah dipanggil pujuk rayu, minta supaya kata kita bagi lembutkan hatinya, tak mau juga. Dah bagi satu tempoh yang begitu panjang, baru dipanggil untuk mereka itu layak untuk dibunuh. Jadi kata Allah, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama illa bil haqq. Bukan dibenarkan saja, tak boleh bunuh orang lain sesuka hati. Tapi ada tak hari ni kes bunuh, banyak kes bunuh hari kan, kes yang orang kata sana bunuh, sini bunuh, sana bunuh, atas bunuh, banyak kes bunuh pada hari ini. Kita tengok itu dosa besar. Pertama, syirik, membunuh orang. Wala yaznun, kata Allah, dosa yang ketiga, jangan zina. Orang beriman tak benar, tapi hari ini zina bersepah. Allah Akbar. Tempat saya, tuan-tuan yang penonton yang bersama saya adalah bersama saya pada hari ini, ada yang kalau duduk di bandar Tasik Puteri pun Allah berlaku buang diri ada anak, kita kata Allah Akbar.
Kita sendiri tengok keadaan tu. Tengok berzina, kata Allah. Orang beriman tidak berzina. Wa may yaf'al dhalik, kata Allah. Siapa buat 3 dosa besar tu tadi? Pertama syirik, yang kedua apa dia? Membunuh tanpa sebab, yang ketiga berzina. Wa may yaf'al dhalik, siapa buat itu? Yalqa athama, umban masuk dalam neraka Allah Taala Azza wa Jalla. Wa yakhluq lahu fihi muhana, dan kekal mereka dalam penuh kehinaan. Tapi Allah letak tambah istisna lagi kat belakang ayat tu, illa man taba. Ni cerita dia ni. Tengok, ni cerita dia. Illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Allah. Tuan-tuan, tengok Allah sebut walaupun dosa hak mana, dosa yang paling besar dalam dunia ni tak ada lain dah, iaitu syirik pada Allah. Kita tak mengaku, kita menjadikan Allah, kita mengaku Allah tu ya beriman pada Allah, dalam masa yang sama kita mensyirikkannya. Kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Allah ampun dosanya itu. Allah terima illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat, dan wa'amila amalan salih, mereka yang terus buat amal salih itu, maka dia diterima di sisi Allah Ta'ala Azza wa Jalla taubat. Patut dalam disini i'mal, kata Allah, i'mal masih tak buat, hang nak buat apa buat, ikut. Dosa apa hang nak buat? Faqad ghafartu lak, kata Allah Ta'ala, sungguh aku ampun. Ma'nahu ma damta tadnubu thumma tatubu ghafartu lak. Selama mana engkau buat dosa tadi, kata Imam Nawawi sebut dalam syarah hadis ni, kata tadnubu thumma tatubu ghafartu lak, dan kemudian engkau bertaubat, aku ampunkan dosa engkau itu bagi engkau. Hadza jarra al-qa'idah allati dzakarnaha, itulah yang disebut kaedah jalan taubat yang mana Imam Nawawi syarah dalam awal-awal muqaddimah bab taubah itu sendiri. Baik, tengok Allah Taala sebut tadi hadis tadi, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar. Maknanya hadis disebut tadi, Allah Taala bentang tangannya itu tadi bil-lail, pada waktu malam. Jangan salah faham, Allah tidak bertangan. Mungkin ada anak-anak ustaz yang sekarang ni pun minta maaf, ada penonton yang senior ni, sebab bila saya live di Facebook atau begitu ni, anak murid ada masuk. Anak-anak jangan salah faham, okey. Yabsutu yadahu, Allah Ta'ala bentang tangan, bukan kata Allah tu bertangan macam kita, jangan bayangkan begitu. Okey, jadi ustaz akan terangkan. Liyatuba musii'un nahar, untuk Allah ampunkan, menerima taubat, memberi taubat kepada pendosa-pendosa yang melakukan di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Ta'ala bentang pula tangannya pada siang hari, liyatuba musii'ul lail, untuk menerima taubat pendosa-pendosa pada malam hari, yang melakukan dosa pada malam hari, hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Bila tempoh taubat diterima, Allah bagi satu apa dia? Bagi satu tempoh hadnya itu ada. Sehinggalah bila tatlu'asy syams, maknanya terbit matahari, min maghribiha, daripada sebelah barat. Sekarang matahari tengok bangkit tidur, kita tak semayang subuh pagi. Tak semayang subuh lah ni, ada jadi tak semayang subuh pagi. Na'udzubillah, tak apa, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, lembutkanlah, beri hidayah pada seluruh umat ini, supaya mereka itu sentiasa mendapat nur hidayah-Mu, ya Allah. Bangkit, celik mata, bangun, tengok matahari. Oh, syok, dalam kepala fikir apa? Oh, pergi mancing. Subuh tadi tak semayang, subuh tadi. Allah kata apa tadi? Ikmal masyid, tak apa, hang buat apa? Tapi hidayah ni milik Allah, tuan-tuan, hati-hati. Walaupun kita Islam tu, kalau kena, memang kena, kita tu tak sempat nak taubat, letih, tuan-tuan, letih. Nanti kita cerita hadis tentang bagaimana keadaan orang hak duduk dalam neraka, dalam kubur dan sebagainya itu. Allah Akbar. Bila saya baca tu, saya sendiri tepuk dada, tanya iman saya sendiri, ya Allah, dulu aku juga banyak dosa pada-Mu, ya Allah. Jadi sama-sama kita bertaubat di sisi Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Kemudian dia kata, wala yakhtassu qabulaha biwaqt. Mana tidak ada dikhaskan waktunya. Nak cerita di sini, tidak ada khas pengkhususan waktu taubat itu. Maknanya dalam hadis tersebut bila-bila, anytime. Itu maksudnya. Bukan kata waktu siang tu, waktu ni. Nak cerita hadis ni, Allah bentang tanya pada siang hari, pada malam hari itu. Maknanya 24 hours, 24 jam.
itu diterima sisi Allah Ta'ala selagi mana tidak munculnya matahari terbit daripada sebelah barat. Kita bangun tidur ni, matahari masih terbit daripada sebelah timur. Kalau saya, rumah saya ni, kadang saya ada di rumah saya sekarang ni, belakang rumah saya tu adalah belah timur matahari. Tak ada lagi saya bangkit pagi esok pukul na'udzubillah min dzalik terbit pada sebelah depan rumah saya. Mana kita faham tu? Oh, kiamat, na'udzubillah. Doa banyak, jangan kita mati di akhir zaman. Takut sangat fitnah begitu besar. Baik, dia kata, disebut lagi oleh Imam Nawawi rahimahullah, waqad sabaqat al-mas'alah wa yabsutul yad isti'arah fi qabul at-taubah. Dia kata isti'arah. Kalau ngaji zaman 3-4 dulu, saya masih ingat lagi, isti'arah tu ilmu bayan. Di situ dia hanya isti'arah ni, kalau kita ikut bahasa mudah, bahasa lughah, dari segi lughawinya adalah pinjaman. Tetapi di situ dari sudut istilahnya itu, dari sudut istilah mubayyan itu sendiri, isti'arah itu adalah hanya nak menggambarkan sahaja fi qabul taubah. Maknanya penerimaan taubat itu insya-Allah itu begitu luas sebenarnya. Itu qala al-Mazari al-murad bihi qabul taubah. Muradnya sini, maksudnya di sini adalah qabul taubah. Diterima taubat itu masih terbuka bila-bila, anytime. Kita kalau berlari nak pergi bank lah contoh, ada baru ni saya pergi bank BSN Kuala Selangor, ada urusan yang perlu diselesaikan. Pukul 3 tutup dah time KP, tuan-tuan. Tengok, kita ingat macam pukul 4 kita kata Merayu tolonglah buka, saya ada urusan sikit. Orang lepas tu dia dalam cermin kita, tolong, kita tak bagi tolong. Macam itulah hatta tatlu' asy-syams, bila dah sampai terbit matahari belah barat tu, min maghribiha. Macam itulah syurtah tu, malaikat tu dia kata taubat kepada Allah, kata malaikat semua settlekan hak ni, pintu taubat semua tutup dah. Kita dekat dunia tengok gambaran hidup dunia ni pun sebenarnya adalah gambaran ibrah, gambaran pengajaran untuk kita. Cuma nak ambil atau tak nak ambil tu je. Baik, kemudian dia kata wa innama wara lafzu basatul yad li'anna al-arab, dia kata adapun maksud pada lafaz basatul yad ni tadi, membentangkan tangan itu, li'anna al-arab, dia nak ceritakan, disebut sesungguhnya orang Arab, dia kata idza radiya ahaduhum syai' basta yadahu liqabulihi. Mana bila Arab ni dia terima seseorang tu, ada redha dengan penerimaan di terhadap kita tu, memang dia akan terima sungguh-sungguh. Tu budaya Arab tu, bangsa Arab. Tu siapa yang biasa mungkin kadang pergi ke menziarahi rumah Arab ni, dia kalau terima ahlan mari masuk, dia bagi makan habis semua dibagi. Melayu tu ada lagi sikit ni untuk kita makan esok. Arab tak ada, dia bagi semua. Apa hak dia masak tu banyak tu, haknya tu semua dia keluar. Kita Melayu tak, Melayu ni lain sikit. Dia ambil sikit sifat untuk dia. Kalau tak kalau Arab ni dia raikan tamu semua, bagi semua sungguh semua. Makan lantak, bagi kambing seekor dalam talam tu bagi makan. Kemudian dia kata wa idza karahu qawdahu anhu, bila dia tak suka, dia menyampaikan tadaknya, dia takkan terima. Begitulah maksudnya di sini, iaitu nak sebutnya isti'arah ni tadi, pinjaman, bukan pinjaman, maknanya dari segi ilmu bayan, ilmu balaghah tu sendiri tadi, nak sebutnya Allah menggambarkan penerimaan itu seluas-luasnya. Bukan kata Allah tu bertangan, Allah terima taubat tu tak kira waktu apa sekalipun. Kamu duduk tengah jalan terlintas buat dosa, terlintas dengan dosa pernah buat dahulu, tak sempat taubat, apa Allah terima taubat itu. Allah Akbar. Begitulah ya Allah Ta'ala berikan gambaran pada kita bagaimana terimanya Allah Ta'ala terhadap taubat kita itu. Baik, insyaAllah kita sambung hadis yang seterusnya, masih syarah pada yang dalam bab yang sama. Hadis yang ke-18 bersambung, yang mana masih lagi cerita rentetan yang sama, yang mana hadis yang ke-18 menyebut, kita tengok disebut wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه بسنده
telah berkata Imam Nawawi dengan sanadnya yang sampai pada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, maknanya hadis ini sanadnya sanad Imam Nawawi, bukan kita yang punya. Sebab tu guru kami Ustaz adabnya baca hadis tu begitu. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah kata, dia kata Nabi pernah sebut, dia kata apa kata Nabi? Man siapa yang bertaubat qabla an tatlu'a asy-syamsu, sebelum terbitnya matahari itu, min maghribiha, sebelum terbit matahari itu daripada sebelah baratnya, taballahu alaihi, maknanya Allah Ta'ala terima taubatnya itu, masih terima, maknanya itu adalah dikatakan, tengok syarah Imam Nawawi dalam hadis itu, hadis sahih Muslim juga, di awal kitab, di awal bab at-taubah, Imam Nawawi menyebut, dia kata apa? Wa taubatu ahamma qawaid al-Islam wa hiya awwal maqamat zalika tariqul akhirah. Ini adalah apa dia, jalan untuk menuju ke akhirat, yang mana kaedah-kaedah Islam, qawaid Islam, iaitu satu jalan yang Allah beri kaedah bagaimana kita ni nak menghadap hari akhirat itu, yakni antaranya itu dengan apa dia, jalan taubat itu persediaannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam disebut apa dia, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Mana hadis tadi saya sebut dah, mana kata Nabi SAW, siapa yang bertaubat, ada gangguan sikit. Okay. Siapa yang bertaubat, dia kata, siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari di sebelah barat, dia tadi min maghribiha taballahu alaihi, Allah terima taubatnya. Lalu qala al-ulama, tengok kata para ulama sebut, apa ulama kata, hadza haddun, ini had tempoh. Dia kemudian dipanggil fitrah dia itu, mana satu tempoh had itu, liqabul taubati wa qad jaa fil hadis sahih. Tengok dalam hadis yang lain pula dia kata ulama sebut tadi, inilah had tempoh untuk Allah Ta'ala terima taubat, dia mana sungguh datang pada hadis sahih yang lain juga menyatakan apa dia, innalit taubati, sesungguhnya pada taubat itu baban maftuhan, pintu yang terbuka, pintu buka luas untuk kita menerima taubat. Maqbulatan hatta yaghlaq, maknanya selagi mana ianya terbuka itu, terimalah taubatnya, sehinggalah dia ditutup tak diterima dah. Maka bila dah tutup tu, fa idza ta'alat asy-syams, bila mana terbit matahari, min maghribiha, daripada sebelah barat tu kata, aghlaqa, tertutuplah pintunya. Allahu akbar, takut. Bila tutup tu, maknanya tu akhir zaman dah tu, di akhir zaman. Ada lagi yang kedua, bukan kata akhir zaman saja, ada lagi yang kedua kita kan sebut sejak. Wa mtana'at taubat, maka terhalanglah untuk bertaubat waktu ala man lam yakun taba qabla dhalik. Siapa yang tak sempat taubat, sorry to say, bye bye. Allahu akbar. Nauzubillah min dzalik. Hari ini, malam ini, saat ini tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang saya sendiri mengajar diri saya sendiri. Saya orang yang banyak buat dosa. Bila kadang saya buat kereta, kita terlintas je. Apa yang pernah kita buat, astagfirullahaladzim. Sebut sendiri. Tak payah cerita kau, aku tengah taubat ni. Tak payah cerita kat orang, kan? Kadang pernah saya bersama dengan sahabat-sahabat ni mancing. Dalam minggu ada tadi Ustaz Hasrul, biasa naik bot sekalian. Saya pernah tengok sahabat saya kadang-kadang bila tengah mancing ni, dia kata, astagfirullahaladzim, dulu kita jahil. Dia kata, dia bercakap seorang, dia kan cakap kita tengok macam cakapan kita. Boleh, Allah tengok, itu namanya Allah Ta'ala masih ada beri jalan hidayah dalam hati kita semua. Sebab tu bila terlintas je apa yang pernah kita buat dosa tu, jangan tunggu. Ini cerita matahari, lagi ada satu lagi, ketika pintu tutup dengan sebab yang kedua pula. Okey. Jadi kita pun nak isyak, kita tengok azan isyak lagi.
Kalau kita berhenti sekejap, kita sama sikit tengok. Baik, dia kata ni, dia kata wa huwa ma'na qawlu ta'ala. Imam Nawawi bawa ayat Quran tadi. Makna pada cerita hadis ni tadi, Allah Ta'ala sebut pula dalam Quran. Tadi Nabi sebut, ini Allah Ta'ala menyatakan untuk menguatkan hujah, nak memberi faham lagi. Apa dia? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Allahu Akbar. Tengok Allah kata apa? Bila pada hari itu ya'ti, hari yang dikatakan apa dia, itu taubat itu dah tak ada dah. Iaitu ba'du ayat, sebahagian tanda-tandanya datang, yang Allah Ta'ala datang kepada kita itu, maknanya itu adalah apa dia? Antaranya tadi, tatlu syams min maghribiha, terbitnya matahari di sebelah barat, itu ada antara tanda-tandanya apa dia? Pintu taubat itu nak ditutup oleh Allah Ta'ala. La yanfa'u nafsan imanuha, tidak ada manfaat apa-apa pun imannya itu selepas itu. Lam takun amanat min qabl, dan belum ni dia tak beriman pun, tiba-tiba tu nak beriman, so itu si hai bye-bye. Ustaz suka ulang ayat ni. Tengok, tak ada apa dah. Allah Ta'ala sebut dah, lam yakun lam takun amanat min qabl. Tak ada apa, dia walaupun dia kata beriman, dia tak beriman, lepas tu hari tu nak beriman, pintu taubat dah tutup dah, tak ada apa dah di sisinya. Au kasabat fi imannya khaira, dia nak buat, berusaha nak melakukan kebaikan di sisi imannya pun tak ada apa, Allah tak terima. Maknanya di sini nak terangkan pada ayat, kalau kita tengok tafsir ni, kita tengok tafsir tak sempat lah. Kita berah je lah, supaya kefahaman secara secara lafziah ni saja. Hari tersebut, kata Allah, pada hari itu ya'ti ba'du ayat, datang sebagian tanda-tanda Rabbik, daripada Allah Ta'ala yang datangkan tanda itu. Kita waktu tu baru kata matahari terbit dan sebelah barat. Kita, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Tak ada waktu itu. Dia kata, kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha, tak ada apa-apa manfaat pun. Manfaat tu hilang terus. Tak ada apa manfaat di sisi kita. Kemudian disebut makna taballahu alaihi, dan makna Allah Ta'ala, mana taubatnya, qabila taubatahu, Allah Ta'ala terima taubatnya itu, wa radiya biha, dan Allah redha ke atasnya. Redha tu, nak kata redha tu, berarti dia libtira'a mardatillah, apa-apa kita buat itu khalisatan lillah, wa libtira'a mardatillah, ikhlas pada Allah. Buat apa semua kena ikhlas, walaupun benda tu nampak macam kecil di pada pandangan mata manusia, tu benda tu kecil, tapi kita usahalah buat. Antaranya tadi apa dia, bertaubat ini juga kena ikhlas. Ikhlaslah kita kepada Allah, ya Allah, mengaku, merendah diri. Tak macam kita lah dengan orang satu, kita nakkan satu tu, kita sampai sanggup kita mengaku, ya saya dah salah, dan sebab kita nakkan sesuatu pada dia tu. Dengan Allah begitu, lebih lagi lah Allah. Dengan manusia ni ada hadnya juga, ada orang kata batasannya. Tidak sama seperti Tuhan yang Maha Agung, yakni Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Maknanya kita dengan Allah Ta'ala ni sungguh Nabi, ya Allah, sebut dalam diri kita apa dosa yang pernah kita buat di sisi Allah. Nangislah sungguh-sungguh, ya Allah, aku menyesal dulu, ya Allah, aku dah buat hak ni, aku dah buat hak tu, aku dah buat hak ni, buat hak tu semua. Terimalah taubatku, ya Allah. Di sini kata wa radiya biha, sebab apa? Kita ni ibtira' mardatillah, kita ada mahar redha Allah. Tak dapat redha Allah, jangan mimpi masuk syurga. Tuan-tuan, puan-puan sedang menuntut nak Allah Ta'ala sekalian. Jadi semua kena berusaha dalam bab. Walil taubah syaratan akhar huwa, Imam Nawawi disebut ni, benda ni dah disebut juga dalam muqaddimah bab taubah dalam kitab Radhin. Saya ambil ni daripada kitab Sahih Muslim, insya-Allah Sahih Muslim. Kata pada taubat tu ada syarat yang lainnya. Dia kata wa huwa dia kata ayyatuba qabla ghargharati. Gharghar ni apa? Ghargharah ni apa? Gharghar ni ni orang kata dah hujung nyawa. Tengoklah. Dia kata kama jaa fil hadits sahih, dia kata amma fi halatil ghargharati wa halatil naza'.
Gharah itu adalah hal keadaan nazak nak mampus, nak mati dah kita tu. Macam mana? Gharah ni macam ni bukumu. Kalau bahasa secara apa nama, secara lughawinya, gharah ni adalah juga dikatakan macam bunyi bukumu. Tuan-tuan, pernah saya beberapa kali menyaksikan kematian di hadapan mata. Okey. Mula-mula bila kita tak tahu, rupanya ni hadis ni sebut dah, orang bila dia sakit dan nyawa dia nak keluar, roh dia nak keluar dah tu, kita akan dengar bunyi macam ada berkahak. Kita kata dia kenapa, kita kata pergi panggil doktor, kata doktor banyak ni berkahak, kena buang doktor. Sebenarnya itu adalah juga tanda yang kita boleh lihat nyawa seorang itu dia nak keluar. Tuan-tuan, kita bagi lawan azan sekejap, bunyi azan nanti surau kat tempat rumah kami, insyaAllah kita boleh sebentar saja, lebih kurang 2 minit kita akan sambung sebentar insyaAllah. Okey, kita sambung sikit lagi, lebih kurang dalam 5 minit, okey, untuk habiskan hadis yang ketiga ni. Bila sebut tadi wa amma fi halatil ghargharati, dia hal ghargharah disebut tadi bunyi macam kahak, hukum kata dalam kalau dia buka kamus Allahumma salli ala Muhammad, yang saya paling mudah nak cepat ni dia panggil kamus apa ni, Allahu Akbar, kamus al-ma'ani. Ma'ani ni ada dalam dalam tu dia ada sebut, dia akan rujuk beberapa kamus dalam yang dia ambil jadikan sumber rujukan. Dia kata al-ghargharah ni macam buku. Bagi buku macam tu. Jadi pengalaman saya sendiri, saya pernah duduk di hadapan orang yang dicabut nyawanya itu. Sebelum dia nak dicabut nyawa tu, kadang-kadang daripada pagi sampai ke malam bunyi nafas tu berkahak. Kita pun heran, apa bunyi kahak, ada macam air dalam kahak dia pun kan? Tapi itu adalah tanda apa dia? Nyawa sedang nak dibawa keluar. Okay. Dia berbeza dengan berkahak ni sebenarnya kita boleh, tapi kita dengar macam punya air dalam tu. Macam mana nak bernafas? Tapi itu adalah tanda seseorang itu berada, dia kata wahya halatun nazak. Nazak dah tu, nazak dah dia ni, kita kata nazak dah dia tu. Dalam surah Al-Qiyamah ayat tersebut, Allahumma salli ala Muhammad, cuba ingat, Allahumma salli ala Muhammad. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazrah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Idza balagatit taraqi. Patut ayat tu wa qila man raq. Tengok ayat tersebut nak ceritanya waktu bila mana nyawa sudah berada, idza balagatit taraqi, ujung tekak dah, berkatalah orang sini, baca di sini ada sakta tu nak sebut terkejutlah orang sekeliling tu. Siapakah yang baca sakta tu sebenarnya dia ada makna yang boleh menjadikan makna itu kepada penceritaan ayat itu sendiri. Kalau mengaji dalam tajwid tadi kita fahamlah sakta, tapi dia ada kaitannya dengan makna ayat itu sendiri. Jadi bila kata dalam hujung nyawa tadi, kita dengar bunyi nafas tu, halatun nazak, itulah halnya. Kata ulama apa sebut, fala tuqbalu taubatuhu wala ghairaha. Tak diterima dah taubatnya. Maknanya yang pertama tadi apa dia? Ta'at syams, mana terbit matahari min maghribiha, pintu taubat tutup. Na'udzubillah, kita nampak gaya macam panjang lagi. Kita lah nak kata lambat lagi kot kiamat. Matahari terbit belah barat pun lambat lagi, ini lambat lagi. Kata
Tapi hak dia ni, tengok ulama sebut dah, dan dari orang hadis itu, bila mana datangnya apa dia, waktu hal ghargharah itu tadi. Sebab itulah hadis tersebut apa dia, di mana tengok hadisnya apa dia, hadis yang terakhir kita tengok, dia kata dalam tersebut, dia kata innallaha azza wa jal, saya tak bacalah dia punya apa nama sanad tu, daripada siapa dia, an abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata apa dia daripada Nabi, katanya apa dia, innallaha azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghi. Kata Nabi pula dalam hadis ni pula sebut, sungguhnya Allah Ta'ala ini apa, yaqbalu taubatal abd, menerima taubatnya selagi mana malam yugharghi, selagi mana dia tidak nazak. Maknanya yugharghi tadi apa dia berkehak tu, maknanya sebenarnya itu bahasa dari sudut lughawi, tapi dari sudut istilahnya itu adalah apa dia, iaitu dah sampai nyawa dah duduk di hujung kerongkong, dah nak mati dah. Tengok syarah sikit je saya ambil sebagai penutup kita pada malam ni. Saya ambil daripada kitab, sebab hadis ini Imam Nawawi sebut iaitu hadisun hasan, maknanya hadis ni hasan. Okey, yang dikeluarkan rawahu Tirmidzi. Jadi saya tengok syarahnya itu dalam kitab Tuhfah Al-Ahwadi yang dikarang oleh Al-Mubarakfuri. Sebut tengok pada hadis ini dia kata apa? Dia kata kata Al-Mubarakfuri, dia kata zahiratul itlaq, dia kata mana zahirlah munculnya apa dia, yang mana apa dia ni tadi apa, ghargharah ni tadi. Okey, min al-ghargharati ay ma lam tablugh ar-ruh ila al-halqum, yani ma lam yatayaqqan. Okey, yang mana sampailah kepada halqumnya itu apa dia, untuk dicabut nyawanya itu, bil maut, fa inna taubata ba'da tayaqquni, sesungguhnya taubat yang datang lepas daripada yakin dengan mati. Maknanya disebut di sini dikata fa inna taubata ba'da tayaqquni bil mauti. Maknanya bila mati dan nazak tu datang tadi, baru yakin pada Allah nak bertaubat. Itu maksud cerita dia. Ada. Jadi lam yata'ad, maknanya tidaklah apa dia pihak kualitas seperti mana kata Allah dalam ayat Quran, tidak diterima taubat itu. Walaysat at-taubah lilladheena ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walal ladheena yamutuna wa hum kuffar. Dalam ayat Quran disebut, Allah kata apa? Tidak ada apa-apalah nilainya taubat itu, yang mana bagi orang yang ya'maluna sayyi'at, bila dia banyak orang banyak buat dosa, tak ada apa taubat dia, tak boleh diterima. Idza hadara ahadahu, bila datang kepadanya malaikat maut, itu datang nak sebut nyawa, al-maut, maut datang kepadanya, qal, baru dia nak kata qal, kata orang nazak ni, inni, ya Allah, sungguh tu betul aku bertaubat al-an, tu betul al-an nak taubat. Waktu nazak tu, sebab hijab pun dah dibuka dah semua, baru nampak dah nak mati, tak diterima. Batu Allah kata walal ladina yamutuna hum kuffar, dia mati dalam keadaan orang yang ingkar di sisi Allah, maka tidak diterima lah taubatnya itu di sisi Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, perempuan sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya menyeru, saya memperingatkan diri saya sendiri, ahli keluarga saya semua, kita tak tahu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, bumi mana kita mati pun kita tak tahu. Ni dia ada kat Bandar Tasik Lutfi, entah mati dalam hutan yang tak diketahui oleh orang. Jadi maknanya mati itu bila-bila, anytime.
Tadi kita kata cerita dalam bab matahari terbit. Tak apa macam panjang ni mati ni. Ulama bagi peringatan mati ni anytime. Kalau tak sempat nak bertaubat, kita nak jawab apa di hadapan Allah. Belum sampai hari akhirat dalam barzakh itu. Kita rasa-rasa cuba kita pejam mata sekali kena cabut nyawa kita ni beralih berpindah tempat. Macam kita pergi jalan, aku kata aku nak pergi audition dah. Kita pergi audition apa? Malam tadi kita tidur kat rumah. Malam esok kita tidur kat hotel audition dah. Macam itulah ibaratnya berubah mata tu. Kalau baik alhamdulillah, kalau tak baik mati buka mata, celik mata dalam kubur itu. Buka ke Allah dalam kubur ni. Na'udzubillah min dzalik, takut. Astagfirullahalazim. 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 Okey, lepas tu Allah Taala sebagai penutup ayat Al-Quran dan surah As-Sajdah yang biasa kita dengar. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, bila mana penjeniah, kalaulah kamu boleh lihat, kata Allah, walau tara idil mujrimun, kalau engkau wahai Muhammad lihat al-mujrimun ni penjeniah al-mujrim ni penjeniah yang melakukan dosa dalam dunia dulu. Dia kata apa? Walau tara idil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka tunduk di kepala, tak berani nak angkat tengok Allah Taala. Apa bila kata nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna, ya Allah kami dah tengok. Ada tadi cerita tadi, Rabbana absarna, waktu nazak tadi baru dah nampak dah maut tu datang tadi, baru nak taubat. Masa hidup lama hidup Allah bagi 63 tahun. Sebab tu kita tuan-tuan, saya pun dah masuk 4 series umur. Kita kata bila panjang umur itu, singkat dah hidup tu, nak masuk dah pada pintu maut, babul maut. Kita ni fisuddati babil maut. Mana duduk di gerbang pintu maut dah. Kalau masuk 4 siri depan sikit, 5 siri. Kalau umur jadi banyak 6 siri, mana dekat dah. Mana mungkin jadi duduk depan pintu dah. Duduk depan pintu tunggu kena panggil ya. Begitu. Na'udzubillah min dzalik. Lepas tu Rabbana absarna, dah tengok dah. Dekat akhirat nampak neraka, dah tengok. Wasami'na, dan kami dengar orang azab neraka, orang yang seronok dalam syurga, dah boleh dengar dan sebagainya. Farja'na, apakah kita nak jadi macam tu? Berkata, ya Allah, balikkanlah kami ke dunia. Inna muqinun, sungguh kami yakin. Kami dah berada orang yang yakin. Kita pun nak yakin waktu tu. Waktu cerita tadi, bila mati datang maut tadi, baru nak tayakun, dia rasa yakin tadi. Tak ada apa dah, tuan-tuan, perempuan sidang yang mati Allah Ta'ala sekalian. Jadi cukup sekadar itu, tuan-tuan, perempuan mati Allah. Jadi jom, ayolah kita bertaubat. Tak kira waktu apa keadaan sekalipun, kita bertaubat. InsyaAllah kita akan sambung. Ini hadis yang ke-20 ni panjang. Nanti kita akan lihat syarahnya juga. Yang mana hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tuan-tuan boleh buat catatan, simpan untuk sebagai persediaan pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Baik, jadi cukup sekadar itu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau An-Nur Bandar Puteri Klang yang mana menaja kuliah maghrib online. Dan terima kasih kepada penonton semua. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Apa yang penting, sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Allah buka pintu taubat di seluruh luasnya, dan kita ambil ibrah. Kita juga jadi orang yang pemaaf pada orang lain. Salah besar mana pun orang pernah salah pada kita, maka ampunkanlah kesalahan orang lain itu, kerana itu juga jalan yang mudah untuk kita diterima oleh Allah taubatnya. Mana boleh kita mati pun, mati kita sempatnya diampuni oleh Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Cukuplah sekadar itu. Saya akhirkan kalam yang mulia. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.